management. Chapter 5 iaitu capital budgeting. So dalam chapter ni ada 3 learning objective yang student perlu dapatkan at the end of the lesson. Yang pertamanya adalah memahami konsep capital budgeting dan kenapa ia penting. Yang kedua, student boleh differentiate between independent projects and mutually exclusive projects. Dan yang ketiga, student perlulah able untuk calculate, interpret and also evaluate 4 jenis capital budgeting techniques, which is yang pertama adalah payback period, teknik yang kedua adalah net present value, teknik yang ketiga adalah internal rate of return ataupun IRR, dan akhir sekali adalah profitability index. So basically for this chapter, the 3 most important is payback period, this one, net present value and also profitability index. Okay, now we want to know what is capital budgeting. Secara definisinya, capital budgeting is a process of evaluating and selecting. Kita menilai dan memilih long-term investment that in line with goal of a firm. Jadi dalam chapter 1 kita belajar bahawa goal of a firm is to maximize shareholders' values. Shareholders' values. Okay, jadi dalam chapter capital budgeting ni adalah bila finance manager nak membuat investment, dia nak laburkan duit dia dalam apa-apa projek, dia kena evaluate dulu projek tu sama ada dia memberi manfaat ke tak kepada syarikat. Dan biasanya projek tu sama ada 1 atau 2 projek yang dipilih, dia kena select whether the project, which project will actually give more benefit to the company. Okay, kemudian capital investment adalah modal, kan, modal pelaburan. Business make capital investment by putting initial cash outlay, modal awal dia, modal awal. Dia kena keluarkan modal lah nak buat projek, in expectation of future benefit, dengan harapan bahawa pada masa hadapan dengan projek tersebut dia akan dapat inflow, cash masuk. Business has to choose one investment that give the best return. Jadi capital budgeting ni dia provide cara macam mana business people want to choose the investment. Apa yang termasuk dalam capital budgeting ni? Apa yang perlu dilakukan? Yang pertamanya adalah evaluate project proposal. Proposal tu bagus ke tak bagus. Yang kedua, estimate and evaluating incremental cash flow for each proposal. Of course, setiap projek tu dia ada expectation of berapa banyak duit yang akan masuk selepas dia mulakan projek tersebut. Ada projek yang boleh memberikan cash flow yang sama setiap tahun. Ada projek yang setiap tahun berbeza-beza cash flow-nya. Dan yang ketiga, select proposal that maximize return. Setelah kita membuat calculation, berdasarkan kepada teknik-teknik tertentu, businesses perlu memilih proposal mana yang paling terbaik. Kenapa capital budgeting ni sangat penting? Yang pertamanya adalah kerana dia memerlukan huge of investment. Dia memerlukan pelaburan yang besar. Biasanya ia melibatkan pelaburan jangka panjang. Dan disebabkan oleh syarikat ni, dia hanya ada modal yang limited. Kalau sekata dia ada 500,000, bila 500,000 itu digunakan, dia tak boleh dah nak melaburkan pada tempat lain. Jadi dia kena pastikan bahawa pelaburan yang dia ambil itu akan mendatangkan pulangan yang sangat baik.
Ya. Yang kedua adalah kerana pelaburan itu bersifat long term, jangka panjang. Jadi apa-apa keputusan yang perlu dibuat perlu memikirkan macam mana kesan dia pada masa panjang. Jadi dia melibatkan risiko dalam financial lah. Ya. Yang ketiga, irreversible. Once the decision is made, dia tak boleh nak corner balik. Ya, dia tak boleh nak turn around and choose different proposal. Then yang keempat, long term effect. Ya, capital budgeting boleh reduce cost dan increase revenue in the future. Tapi kalau keputusan itu tidak dibuat dengan menggunakan cara yang betul, sebaliknya akan berlaku. Ya. Okey, sekarang kita tengok apakah dia jenis-jenis capital budgeting yang boleh dibuat oleh syarikat. Ya, ada 4 jenis teknik yang biasanya digunakan. Ya, yang pertamanya adalah payback period. Ya, payback period ni adalah berapa tempoh masa, ya, masa yang diperlukan untuk balik modal. Okey, jadi dia keluarkan katakanlah modal asal dia 100,000. Ya, untuk buat projek tersebut. Okey, kemudian tahun pertama dia dapat X amount. Tahun kedua dia dapat X amount. Ya, tahun ketiga dia dapat X amount. Jadi bila kita totalkan pulangan yang dia terima pada selepas dia buat projek ni, kita tengok berapa lama dia ambil masa untuk dapat balik modal dia 100,000 ni. Ya, jadi payback period ini adalah di mana tahun dia dapat break even point. Teknik yang kedua adalah menggunakan net present value. Jadi ini adalah revision kepada apa yang kita belajar pada chapter 4, iaitu time value of money. Ya, net present value. Tetapi net present value ini adalah apabila present value of cash inflow adalah duit masuk, dan present value of cash outflow. Maksudnya adalah PV cash inflow tolak PV cash outflow, dapatlah NPV, net present value. As easy as that. Ya, jadi kita kena kira lah berapa present value cash inflow. Maksudnya kalau ada pembayaran sebanyak 4 tahun, ya, kita kira berapa present value untuk cash inflow ini, dan berapa present value cash outflow. Of course ni pada time zero kan, investment asal. So this is the present value cash outflow equal to early investment. So bila kita tolak PV inflow dengan PV outflow, kita dapatlah net present value. Teknik yang ketiga, ya, adalah internal rate of return. Yang ini dalam percentage. Ya, dalam percentage. Di mana IRR is defined as the discount rate. Ya, dalam chapter 4 kita tahu interest rate disebut dengan macam-macam nama. Ya, antaranya adalah discount rate, which equates the present value of a project expected cash flow to present value of project's expected cost. Dia sama juga gunakan present value. Ya, cash flow to expected cost. Maksudnya present value of inflow, okay, dan present value of outflow. Tapi kita nak cari berapa interest rate dia ni ketika PV inflow sama dengan PV outflow. Maksudnya dalam kes ni kita nak tahu
pada interest rate berapakah ya PV inflow ni sama dengan PV outflow. Jadi this one IRR calculation ni a bit tricky, but you just have to understand how we are going to do it. Ya. Dan teknik yang keempat adalah profitability index, di mana profitability index is the present value of future net cash flow over the initial outlay, which means this PV inflow divided by initial outlay. Maksudnya PV inflow, ya, PV inflow ni bahagi saja dengan berapa modal asal, ya. Okey, seterusnya. Untuk kita nak membuat selection untuk memilih projek mana yang harus dipilih, dia ada dua jenis projek, ya. Yang pertamanya adalah independent project. Okey. Dan yang kedua adalah mutually exclusive project. So decision kita adalah berdasarkan kepada macam mana jenis projek tersebut, ya. Kalau independent project adalah di mana project cash flows are unrelated to one another. Ya. Cash flow tu tak ada kaitan antara satu sama lain. Dia mempunyai skop yang berbeza. Jadi accepting or rejecting satu project, ya, accepting or rejecting one project does not change the desirability of other project. Macam mana tu? Contoh, satu company ni projek A dia nak beli mesin untuk kilang dia, untuk tambahkan sale. Dan pada masa yang sama, dia juga nak beli komputer untuk office dia, untuk management efficiency. Jadi, dia boleh lakukan kedua-dua projek ni pada masa yang sama. Ya, dia accepting projek A, tak semestinya dia kena reject projek B. Ya, kerana dia punya purpose for different purposes. Satu untuk kilang, satu untuk office. Ya, dia tidak konflik. Manakala kalau mutually exclusive project pula adalah projects that compete with one another. Dia saling berkait. Jadi kalau misalnya kata ambil dua-dua projek itu adalah satu yang tak masuk akal. Ya, the acceptance of one project eliminates consideration all other projects that serve similar function. Contoh, ya, company ni dia nak increasekan production dia. Dia ada dua option. Ya, yang pertamanya projek A sama ada dia besarkan kilang dia, ataupun cara yang kedua adalah dia beli bisnes orang lain. Ya, ataupun dia subkontrak. Ya, jadi kalau sekata dia ambil projek A, dia projek B jadi dah tak relevan. Ya, dia tak boleh ambil kedua-dua projek. Itu yang dimaksudkan mutually exclusive project. Ya. Okey, untuk memberi contoh kepada keempat-empat teknik ni, ya, kita ambil projek ni under consideration. Ya, Bina Steel Company ni sebagai contoh untuk mengira setiap teknik dalam capital budgeting. Ya. Bina Steel Company metal fabricator currently considering two projects as below. Which project should be selected if using the following technique? Ya, kalau kira menggunakan payback period, projek mana yang akan pilih? Bagaimana pula kalau mengikut teknik net present value ataupun internal rate of return ataupun finally profitability index? Okey, dan ini adalah cash flow bagi Bina Steel Company, di mana tahun kosong adalah modal awal. Ya, modal awal.
yang dipanggil juga initial outlay. Ya, initial outlay. Dia boleh jadi negatif. Ya, maksudnya dalam soalan dia akan ditulis negatif 170 ke ataupun 170 macam ni ke, ataupun boleh jadi dia hanya letak 170,000 saja, positif. Ya, tapi kena faham bahawa initial outlay adalah wang keluar. Ya, ni adalah outflow. Cash outflow. Jadi dia adalah expenses, duit yang dikeluarkan. Ya. Jadi projek A dengan projek B, dia punya modal asalnya sama. Dua-dua memakan belanja sebanyak 170,000. Tetapi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, projek A dia akan menghasilkan this following inflow. Ya. Manakala projek B pula dia akan menghasilkan this following inflow. Kalau kita tengok kat sini, projek A dia punya inflow sama setiap tahun, 50,000 setiap tahun. Manakala projek B dia punya inflow berbeza-beza amount. Ya. Okey. Untuk capital budgeting, ya, dia perlukan assumption. Assumption ini adalah satu perkara yang kita ambil kira supaya pengiraan tu lebih mudah. Kalau dalam real life, dalam business real life, this is probably not like this, because setiap projek tu dia mungkin mempunyai risiko yang berbeza-beza. Ya, tetapi dalam kita belajar ni, dia assume semua projek ni risiko dia sama saja. Ya. Dan yang kedua adalah all cash flows occurs at the end of the year. Ya. Kenapa macam tu? Kenapa dia assume at the end of the year? Kerana kita belajar dalam chapter 4 bahawa present value untuk cash flow yang dapat end of the year dengan beginning of the year berbeza, kan? Kita annuity due dengan ordinary annuity, remember? Jadi dalam konteks ini kita assume all cash flow occur at the end of the year untuk memudahkan calculation. Dan yang terakhir sekali, for simplicity, the net cash flow is treated as given. Ya, as it is lah, apa yang diberi dekat figure kat sini lah. Ya. Okey. Jadi sekarang kita kena tahu pula macam mana cara kita nak memilih projek tersebut. Apakah kriteria dia? Ya, setiap teknik, ada 4 teknik, kriteria dia berbeza-beza. Kalau payback period untuk independent projects, di mana dua-dua projek boleh pilih. Jadi pilih projek yang payback period dia is less than the maximum acceptable period. Sebagai contoh, syarikat memerlukan projek yang boleh balik modal dalam masa tempoh 4 tahun. Ya, jadi dia kena pilih projek yang boleh balik modal 4 tahun dan kurang lah. Ya. Kalau mutually exclusive project pula, accept project that has lesser payback period. Contoh, projek A balik modal 3 tahun. Projek B balik modal 4 tahun. Jadi kena pilih yang mana? Of course lah kita pilih projek A di mana dia balik modal lebih awal. Okey. Kemudian teknik yang kedua, net present value. Ya. Bagi independent project, pilih projek yang menghasilkan net present value lebih daripada kosong. Ya, maksudnya kalau net present value dia positif, terima. Kalau net present value dia negatif, ni this one less than 0 maksudnya negatif, reject. Ya. Bagi mutually exclusive project pula, pilih projek yang mempunyai NPV yang paling tinggi. Ya. Kalau A, NPV dia 10,000, B, NPV dia adalah 9,000, jadi pilih A.
NPV dia lebih tinggi. Ya. Tapi kalau NPV sama dengan kosong, indifferent maksudnya dia sama. Sama aja. Ya. Kemudian yang ketiga, internal rate of return. Yeah, basically you don't have to calculate this one. You just have to understand. Independent project, accept project when IRR higher than cost of capital. Yeah. Dan bagi mutually exclusive project, accept project with highest IRR and above cost of capital. Dan yang terakhir sekali, profitability index for independent project, choose PI greater than 1. Ya. Dan for mutually exclusive project, choose project with higher profitability index. Ya, mana-mana yang lebih tinggi, pilih project yang tu. Okay. Jadi teknik yang pertama, payback period, di mana kalam sekata equal cash flow, ini adalah formula dia. Maksudnya initial outlay, modal asal, ya, modal awal, bahagi dengan berapa yang dia dapat setiap tahun. Ya, kalau dalam kes pertama dia dapat 50,000 setiap tahun kan. Ya, modal awal dia adalah 170,000. Jadi 170,000 bahagi 50,000, so dapatlah berapa tahun dia dapat balik modal. Tetapi project B pula dia unequal cash flow. Ya. Di mana formula dia adalah number of years before full recovery. Ya. Berapa tahun yang cash flow itu hampir settle off. Ya, hampir settle off, campur dengan cumulative cash inflow before recovery. Ya. Maksudnya bila kita campur inflow tahun pertama, ya, inflow tahun kedua, campur inflow tahun ketiga, ya, berapa amount dia kat situ, ya, X, bahagi dengan cash inflow during the full recovery year. Okey, yang ni nak bagi contoh lebih mudah nampak lah, ya. Okey, ini macam mana kita nak calculate payback period dengan menggunakan contoh yang ni tadi. Okey, ini contoh projek. Ini macam mana kita nak calculate payback period. Ya, Bina Steel Company cash flow. Projek A modal asal dia adalah 170,000. Projek B pun sama. Okey, ini adalah maklumat yang diberi. Inflow pada tahun yang berikut. Dan ini adalah inflow bagi projek B. Jadi macam mana kita nak tahu payback period untuk projek A equal cash flow adalah initial outlay bahagi dengan jumlah cash inflow. Sebab dia sama kan? Amount dia sama semua. Jadi bahagi saja 170,000 bahagi dengan 50,000 dapat 3.4 tahun. Maksudnya projek A dia akan break even balik modal pada 3.4 tahun. Manakala projek B pula sebab dia cash inflow dia berbeza-beza, jadi kita kena kira tambah daripada tahun pertama, ya, tahun pertama 20,000 campur dengan tahun kedua 20,000 campur 80,000 dapat 100,000, ya. Ni campur sini dapat 100,000. Modal kita 170,000. Jadi kita hanya perlukan lagi 70,000 lah. Kat sini 100,000 kan, kita hanya perlukan 70,000 lagi. Tapi dekat sini pada tahun yang ketiga dia 90,000. Maksudnya dah terlebih dah. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita ambil berapa tahun yang dia hampir kepada nak balik modal, maksudnya tahun yang ni, ya, dekat sini dia dah nak balik modal dah kat sini. Ya, ni 2 tahun. Okey, 2 tahun. Jadi 2 tahun kita letak kat sini. Kemudian campur dengan 170,000 ni tolak. Yang sini berapa lagi balance kan? Berapa lagi balance nak dapat cukup tu? 170,000 modal asal tolak 100,000 dapatlah 70,000 kat sini. Ya, balance dia sini.
bahagi dengan tahun yang seterusnya ni. Nak bagi cukup tu, kita ambil tahun yang seterusnya ni. Amount dia adalah RM90,000. Ya. Exactly amount pada tahun yang berikutnya yang dia nak balik modal. Jadi 2 tahun campur dengan 0.78 dapatlah 2.78 tahun. Okey. So daripada sini projek A dia balik modal lebih lambat berbanding dengan projek B. Jadi kita kena pilih projek yang mana? Projek yang mempunyai payback period yang lebih rendah, iaitu projek B. Ya, sekiranya ia adalah mutually exclusive project. Ya. Okey, jadi itu saja untuk part 1. Ya, kita akan sambung pula pada next week.